Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk siri modul SPM kertas 1 bagi modul yang ke-7 iaitu graf gerakan. Okey, kita akan lihat beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan kertas 1 topik graf gerakan yang mungkin keluar dalam peperiksaan SPM. Okey, contoh soalan yang pertama. Graf jarak masa di bawah menunjukkan perjalanan sebuah kereta. Okey, hitung laju purata dalam kilometer per jam kereta itu bagi seluruh perjalanan. Okey, yang pertama kita kena faham betul-betul soalan dia nak laju purata. Bila sebut laju purata, rumusnya ialah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey. So tengok kereta pula. Tengok graf. Okey. Kereta ni mula-mula dia naik, kemudian ada turun. Bermaksud ada 2 kali perjalanan. Bila sebut 2 kali perjalanan, okey, jadi jaraknya akan jadi 2 kali. Kalau yang pertama 60 pergi 60, balik pun 60. Jadi jumlah jaraknya ialah 60 tambahkan dengan 60. Okey. Kemudian bagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa kat sini dalam graf dia kata sistem 24 jam. Okey, dia pergi bermula jam 7 pagi, 07.00 bermaksud 7 pagi, dan dia patah balik semula ke tempat asal pada jam 8.30 pagi. Dia sampai semula ke tempat asal jam 8.30 pagi. Jadi tempoh masanya ialah 08.30 tolakkan dengan 07.00. Okey, yang pertama ni 60 tambah 60 ialah 120. Okey, 08.30 tolak 07.00 kita akan dapat 1 jam 30 minit. Okey, sekarang kita nak tukarkan 30 minit ni dalam sebutan jam. Okey, nak tukar pada sebutan jam bermaksud 30 kita perkan dengan 60. 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, kita boleh guna kalkulator. Okey, 30 bahagikan dengan 60, jawapannya ialah 0.5. Bermaksud 0.5 bila tambahkan dengan 1 jam, jawapannya ialah 120 perkan dengan 1.5. Okey, jadi boleh terus bagi. Okey, 120 perkan dengan 1.5, jawapannya ialah 80 km per jam. Jadi jawapannya ialah C. Okey. Kemudian tengok contoh yang kedua pula. Okey, contoh soalan yang kedua. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan suatu zarah dari titik O ke titik A yang sejauh 180 meter dan kembali semula ke titik O dalam tempoh 9 saat. Hitung laju purata dalam meter per saat zarah itu bagi seluruh perjalanan. Okey. Okey, sekarang soalannya sama juga macam soalan yang pertama, dia suruh hitung laju purata. Okey, bila nampak ada graf ni pergi kembali ataupun pergi balik, bermaksud dia punya perjalanan akan jadi 2 kali. Okey, jadi laju purata sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. So jumlah jarak, okey, dia ada pergi, kemudian dia patah balik. So 180 tambahkan dengan 180. Okey, jumlah masa, okey, 9 saat. Okey, sebab dia nak unit meter per saat. Okey, jadi 180 tambah 180 tambah 180 ialah 360. Kemudian 360 okey, perkan dengan 9, jawapannya ialah 40. Okey, 360 perkan dengan 9, jawapannya ialah 40. Okey, 40 jawapannya ialah D. Okey, itu ialah contoh soalan yang kedua. Sekarang kita akan tengok pula soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga. Graf laju masa di bawah menunjukkan
gerakan sebuah motosikal untuk tempoh T saat. Jumlah jarak yang dilalui oleh motosikal itu ialah 336 meter. Hitung nilai T. Okey, tengok pada graf. Ini graf laju melawan masa. Okey, meter per saat. Okey, dengan saat. Okey, sekarang nak cari nilai T tak tahu. Okey, soalan yang diberi ataupun maklumat yang diberi, okey, jumlah jarak. Jaraknya ialah 336. Jadi apa yang kita boleh kaitkan dengan jarak dengan graf laju melawan masa? Okey, kita dah tahu, okey, jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey, bagi graf laju melawan masa. Okey, jadi kita tahu sini kita kena cari luas. Okey, bentuk graf ni. Okey, saya akan bagikan graf ni kepada dua bahagian. Yang pertama, A ialah bentuk segitiga, B ialah bentuk segi empat. Okey, satu lagi cara kita boleh terus buat bentuk trapezium. Okey, tapi tak apa, saya akan pecahkan satu persatu. Okey, jadi saya akan kira dulu luas bagi A. Okey, luas segitiga ialah 1/2 darab tapak. Tapaknya ialah 8, tingginya ialah 42. Okey, kita kira 1/2 darab 8 darab ataupun kurungan 42. Jawapannya ialah 168. Kemudian B pula, luas B. Okey, B ialah bentuk segi empat. Dia punya rumus panjang darab lebar. So panjangnya ialah 42. Okey, lebarnya 8 tolak T ke T tolak 8. Okey, kalau ikut graf, nilai T ni lebih besar daripada 8. Jadi sepatutnya T tolak 8. Jadi T tolak 8. Kita kembangkan saja. 42 darab T ialah 42. T tolak 42 darab 8. Okey, kita guna kalkulator. 42 darab 8 ialah 336. Okey, kemudian kita cari dia punya jumlah jarak. Okey, tambahkan semua sini. Okey, jadi 42T. Okey, 168 tambah negatif 336. Okey, 168 tambah negatif 336. Jawapannya ialah negatif 168. Okey, ini kita tambahkan. Okey, jumlah jarak. Okey, sekarang jumlah jarak ni tambahkan Okey, tambahkan. Okey, sekarang dah tahu jumlah jarak. Okey, rumus bagi laju purata ialah sorry, dia bukan nak laju purata kan. Dia nak tahu okey, nilai T, jumlah jarak dah beri 336. Bermaksud 42T tolak 168 sama dengan 336. So kat sini negatif, kita pindahkan ke sebelah kanan akan dapat positif. Jadi 42T sama dengan 336 tambah 168. Okey, kita boleh gunakan kalkulator. 336 tambah 168, jawapannya ialah 504. Kemudian ini darab, pindah sebelah kanan akan dapat bahagi. Jadi 504 bahagikan dengan 42, jawapannya ialah 12. So 12 jawapannya ialah C. Okey, sebab nombor 1, nombor 2 tidak laju purata, nombor 3 pun saya teringat pun nak cari laju purata. Sebenarnya nak cari nilai T sahaja. Okey, itu ialah contoh soalan nombor 3. Sekarang kita tengok pula contoh soalan yang keempat. Okey, contoh soalan yang keempat, graf laju masa di bawah menunjukkan perjalanan seorang penunggang basikal untuk tempoh 14 jam. Laju purata penunggang basikal itu untuk tempoh 14 jam ialah 13 km per jam. Hitung nilai V. Okey, sekarang ini baru ada laju purata. Okey, so kita ingat rumusnya laju purata sama dengan jumlah jarak perkan dengan jumlah masa. So bila graf laju masa, kita kena cari dia punya jarak dahulu. Okey,
So jumlah jarak saya bahagikan ni ada 4 bentuk A, B, C, D. Okey, kita kira satu persatu. Jadi A ialah bentuk segitiga 1/2 darab tapak. Tapaknya berapa ni? Tapaknya ialah 4. Okey, lebarnya ialah V tolak 12. V tolak 12. Okey, V tolak 12. Okey, jadi sekarang kita nak selesaikan. Ini 1, ini 2. 2 darab V ialah 2V. 2 darab 12 ialah negatif 24. Okey, itu bagi A. Sekarang B pula. Okey, B bentuk segi 4. Panjang darab lebar. Panjangnya ialah 12 darab lebarnya ialah 4. 12 darab 4 ialah 48. Okey, C pun sama, segi 4, panjang darab lebar. Okey, panjangnya ialah 12 juga. Lebarnya berapa ni? 10 tolak 4 ialah 6. Okey, darabkan dengan 6. 12 darab 6 ialah 72. D pula. Okey, bentuk segitiga 1/2 darab tapak. 14 tolak 10 ialah 4. Okey, darabkan dengan tinggi iaitu 12. Okey, kita guna kalkulator kalau tak mahim. 1/2 darabkan dengan 4 darabkan dengan 12, jawapannya ialah 24. Okey, 24. Okey, jadi jumlah jaraknya berapa? Kita boleh tambahkan. Okey, jumlah jaraknya kita tambahkan semua. Okey, 2V ni tak ada masalah, tulis balik 2V. Okey, 2V. Okey, yang nombor-nombor ni. Okey, negatif 24. Okey, negatif 24. Okey, tambah 48. Tambah 72. Tambah 24. Okey, jawapannya ialah positif 120. Okey, ini jumlah jarak dia. Okey, jadi dia diberitahu dalam soalan laju purata ialah 13 km per jam. Jadi jumlah jarak per jumlah masa sama dengan laju purata. Jumlah jarak ni tadi 2V tambah 120. Jumlah masa yang diberi ialah 14 jam. 14 darabkan dengan laju purata dalam soalan ialah 13. Okey, sekarang kita nak selesaikan operasi dia. Okey, ini bahagi, pindah sebelah kanan akan jadi darab. Jadi 14 darab 13. 14 darab 13 ialah 182. Okey, ini 182. Okey, ini positif. Bila pindahkan ke sebelah kanan, dia akan jadi negatif. Okey, tinggal 2V sini. Jadi 182 tolakkan dengan 120. Jawapannya ialah 62. Ni 2V ni, 2 ni bermaksud darab. Bila pindah sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. So, 62 bahagikan dengan 2. Jawapannya ialah 31. Okey, jawapannya ialah D. Okey, 31. Okey, jalan kerja yang agak panjang sikit, okey. Tapi berbaloi kalau dapat. Alright, so sekarang kita akan melihat contoh soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan Ana dari rumahnya ke sebuah pejabat pos. Antara berikut yang manakah tidak benar tentang perjalanan Ana? Tidak benar Tidak benar. Okey. A. Jarak di antara rumahnya dan pejabat pos ialah 600 meter. Okey, betul lah. So, ini rumah. Okey, ini ialah pejabat pos. Okey, so jaraknya ialah 600 meter. Jadi, benar yang pertama. Ana bergerak dengan laju 35 meter per minit dalam 9 minit yang pertama. So, laju ialah kecurunan. Okey, nak kira kecurunan. Okey, ni Y per X. Okey, jadi perubahan laju. Okey, perubahan laju ataupun laju sama dengan ni Y ni berapa? 315. Okey, ni berapa? 9. Okey, 315 bahagikan dengan 9. Jawapannya ialah 35. Okey, betul jawapannya. Okey, C. Ana berhenti selama 4 minit dalam perjalanannya. Okey, betul tak dia berhenti?
Ini berhenti. Yang rata ni bermaksud dia berhenti di pegun. Okey, tak bergerak. Tempoh masanya 13 tolak 9 ialah 4 minit. Jadi betul. Okey, bila A dah betul, B dah betul, C dah betul. Okey, tengok D pula. Laju purata dalam 24 minit ialah 50 meter per minit. Betul ke? So, laju purata sama dengan jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. So, jumlah jaraknya ialah 600 meter. Okey, jumlah masanya ialah 24. Okey, kita bagikan 600 perkan dengan 24. Jawapannya ialah 25. Sepatutnya 25, tapi ditulis sini 50 meter. Okey, jadi automatik jawapan ni dah salah. So, bila A betul, B betul, C betul, D salah, maka pernyataan yang tidak benar ialah jawapannya ialah D. Okey, jadi itu saja. Okey, beberapa soalan berkaitan dengan soalan kertas 1 bagi graf gerakan yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.